Jadi malam tu, malam ketiga sebelum ayah haji nak datang tu, Pak Ali dia dah naik hantu. Bukan dia dah naik, dia dah dihantui oleh hantu-hantu tu, tapi dia sendiri dah naik hantu. Apa dia buat korang? Dia tiba-tiba je menjerit, dia dah tak tahan tau. Sebabnya hari yang kedua tu ada orang kampung perempuan datang bising momek laki. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk akak. Akak doakan supaya kita dilancarkan segala rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akak nak share satu kisah mengenai barang antik. Kalau korang nak tahu apa kisah seram di sebalik barang antik tersebut, korang kena stay dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah dia bermula macam ni. Seorang lelaki yang dikenali sebagai Pak Ali, bukan nama sebenar. Dan untuk pengetahuan korang, setiap watak dalam kisah akak ni semua bukan nama sebenar. Okey. Jadi Pak Ali ni dia merupakan seorang pesara pegawai tentera yang baru je bersara. Jadi Pak Ali ni tahu, dia ada satu minat dia suka menyimpan barang-barang antik. Dan dia mula menyimpan barang antik ni sejak daripada dia sekolah lagi. Dia jumpa barang antik, dia akan usahakan untuk dapatkan barang antik tu untuk simpan. Korang bayangkanlah, kalau dari sekolah minat dia sampai dia bersara, berapa banyak barang-barang antik yang dah berjaya dia kumpul. Jadi pada suatu hari selepas pencen ni, dia buat keputusan untuk balik ke kampung, untuk bina rumah kat kampung, tinggal dekat kampung. Jadi alang-alang dia dah buat rumah tu, dia buat rumah yang agak besar untuk dia, orang kata, bina satu galeri khas tau di dalam rumah tu juga. Galeri tu dia bina khas untuk barang-barang antik dia. Jadi nak dijadikan ceritanya, Pak Ali ni dia ada satu grup geng barang-barang antik dekat kampung tu. Jadi setiap minggu lebih kurang Sabtu, Ahad, dia akan habiskan masa untuk berjumpa dengan geng-geng barang antik tu untuk berbincang lah mengenai barang-barang antik. Jadi masing-masing ada barang antik yang pelbagai. Ada yang ada senjata, ada yang ada macam apa? Macam topi helmet perang. Ada yang ada basikal tua, basikal yang lama tu. Ada yang ada macam-macam lah yang pelik-pelik, yang memang barang-barang yang sangat lama. Macam tu, sangat etik kan. Okey. Jadinya Pak Ali ni, dia minat dia ni lebih kepada barangan yang berbentuk senjata. Jadi apa jenis senjata tak kisah, tombak ke yang lama-lama, orang kata keris ke yang lama-lama, memang dia suka susun. Dia sukakan benda-benda senjata. Jadinya nak dijadikan cerita, Pak Ali ni masa dia berkumpul, ada satu kali tu dia berkumpul, dia ada terdengar tau, telinga dia dengar je, ada seseorang di kalangan dia orang ni, dia bagi tahu ada seseorang ingin menjual pedang samurai. Jadi bila dia dengar je macam tu, dia terus tertarik. Bila tertarik, dia tanyalah kepada seseorang tersebut, dekat mana nak jual, siapa nak jual. Jadi banyaklah pertanyaan. Jadi seseorang tu pun bagi tahulah pedang samurai ni
berada di Pulau Pinang. Jadi kalau nak dapatkannya, kena berhubunglah, maknanya kena berjumpa dengan pemilik dia dekat Pulau Pinang. Jadi Pak Ali ni, dia nak adjust juga supaya pedang tu jadi milik dia. Jadi dia pun ajak kawan baik dia. Dalam grup ni, dia ada seorang kawan baik dia, tahu je. Kawan baik dia ni pun pencen askar. Jadi diorang ni memang berkawan daripada zaman sekolah lagi. Jadi memang sangat rapat lah. Tak ada orang lain yang dia boleh harapkan untuk teman dia pergi ke Pulau Pinang. Jadi dia ajak kawan dia ni yang bernama Murad untuk pergi ke Pulau Pinang. Bincang. Jadi Murad ni pun bersetujulah untuk menemani Pak Ali ni pergi ke Pulau Pinang. Katanya jarak antara rumah Pak Ali ni ke Pulau Pinang lebih kurang 2 jam je. Maknanya dekat lah kan. Jadinya mereka pun memulakan perjalanan untuk pergi ke Pulau Pinang. Bila sampai kat Pulau Pinang, sampai di satu daerah kecil di mana tempat tinggal pemilik asal pedang samurai tersebut. Jadi diorang pun pergilah jumpa, bagi salam macam biasa semua, beradab pergi mengurang semua. Jadi diorang pun berbincanglah proses untuk runding harga. Bila runding harga ni, bukanlah dia minta kurang apa semua, tak. Dia tanya harga berapa, apa semua. Jadi pemilik asal pedang samurai ni pun bagi tahu harga yang diletakkan 4,000. Okey, akak nak bagi tahu, pemilik cerita ni cakap kalau hujung tahun 80-an tu 4,000, kalau sekarang dah boleh cecah lebih kurang 15,000. Korang bayang kelak harga untuk satu pedang yang agak lama lah kan. Orang kata pedang legend lah kan. Hampir 15,000. Boleh tahan Pak Ali dia membeli pedang tu tanpa rasa was-was. Maksudnya dia tak ada dah nak orang kata nak runding harga minta murah ke. Dia tak ada dah nak bincang-bincang ke. Dia terus keluarkan duit dia terus bayar 4,000. Jadi atas dasar dipermudahkan urusan, tuan empunya asal pedang tu pun dia berbesar hati untuk hadiahkan Pak Ali ni dengan cucuk sanggul dan juga bekas celak. Bekas celak yang dikatakan cantik, dia berbentuk burung merak macam tu. Akak boleh bayangkan. Sebab akak pernah tengok tahu bekas celak yang lama-lama dulu, tapi dia bentuk biasa lah kan. Okey. Jadinya atas pertukaran hak milik tersebut, selepas pembayaran semua, Pak Ali dengan Murad ni pun nak balik. Bila nak balik, Pak Ali dengan Murad ni diberitahu oleh pemilik asal pedang ni, dia nasihatkan supaya Pak Ali ni berhati-hati dengan barang-barang antik tersebut. Jadi Pak Ali ni dia tak rasa risau pun, dia tak rasa was-was pun. Tapi Murad dia ada satu rasa, dia tersentak tau bila dia dengar tuan asal pedang ni nasihatkan macam tu. Dia rasa macam something wrong, ada yang tak kena dengan barang-barang antik ni. Dalam keadaan Murad rasa macam lain macam, dia pun ikutkan juga. Dia pun tengok kawan dia ni macam dah terasuk macam dengan benda tu. Kawan dia dah tak sabar nak balik, nak mengadap benda tu. Jadi dia pun ikutkan. Dia orang pun balik. Okey, dia orang pergi pagi, lebih kurang macam tu. Dia orang balik tu ngongek semua. Hampir selepas asar baru dia orang sampai kat rumah. Masa sampai kat rumah tu, korang bayangkan, si Murad ni yang ikut dia, si Ali ni dah rasa macam tak ada dah nak ajak kawan tu masuk rumah ke apa semua. Dia buat macam rumah sendirilah. Maksud dia masuk rumah, dia terus pergi terekam pada apa-apa je lah yang boleh dia bersihkan pedang tu, dia bersihkan orang kata barang-barang antik yang dia baru terima. Dia dah tak sabar dah nak letakkan barang antik tu kat tempat dia, tempat yang memang dia dah sediakan. Jadinya korang, Murad ni pun tengok. Murad ni dia rasa dia ada perasaan, orang kata perasaan curiga tau. Dia curiga, tapi itulah nak cakap macam mana, kawan dia excited kan. Jadi Murad ni pun minta diri untuk balik. Dah lepas asar kan, dah lama sangat, dia pun balik. Dia balik. Jadi Pak Ali ni kan, dia leka lah. Lepas dia solat asar apa semua, dia leka lah dengan barang-barang yang baru beli tu. Okey. Jadinya bila dia bersihkan barang-barang tu, dia langsung tak fikir apa-apa. Yelah, sebelum ni pun bukannya itu barang yang
first time dia beli kan. Jadi dia tak adalah fikir yang barang tu berpenunggu tau. Macam tu. Jadi dia teruskan bersihkan semua-semua. Lepas tu dia letak kat tempat yang memang disediakan khas. Jadi dia tenung barang tu berkali-kali, dia berangan, entah apa yang dia berangan tak tahulah kan. Jadinya nak dijadikan cerita selepas maghrib, maknanya selepas azan maghrib, dia nak pergi solat maghrib. Dia solat dalam bilik lah kan. Jadi sementara nak pergi solat maghrib tu, dia sempat menjengah kepada barang-barang tersebut tau, barang-barang antik yang baru sampai tu. Tapi kan kali ni tak tahulah kenapa pandangan dia jadi macam dia terkejut tau. Dia agak terkejut bila dia tengok pedang tu macam bergerak. Gitu. Lepas tu dia punya celak, sepasang sanggul tu dengan bekas celak tu macam beralih tempat tau. Tapi dia malas lah fikir, mungkin tu perasaan dia. Jadi dia pun masuk bilik. Tapi sebab dia letih kan, dia pun orang kata menunggulah untuk solat isyak. Okey, jadi sementara nak solat isyak tu, dia masih lagi pergi ke galeri dia tu lah untuk tengok barang-barang tu. Tapi kali ni kan, bila dia tengok, dia tak rasa was-was dah tau. Dia rasa meremang. Tahu sebab apa? Sebab dia tengok barang dia tu bukan barang lain. Pedang dengan cucuk sanggul dengan bekas celak tu beralih-alih tempat. Lepas tu macam dia nampak ada kelibat perempuan tua berlega-lega dekat situ. Tapi dia macam yakin yang dia nampak benda tu. Jadi dia macam bercelaru tau, kebingungan. Jadi dia pun meluru pergi ke bilik dia. Dia merempuh pintu bilik dia. Lepas tu dia terus duduk atas katil. Jadi isteri dia ni yang dah menunaikan solat isyak ni terkejut tau. Tengok, awak ni kenapa abang? Tiba-tiba je macam ni. Awak ni macam nampak hantu. Gitu bini dia cakap. Jadi Pak Ali ni, dia ni kan kontrol macho. Jadi dia pun cakap, tak ada apalah, aku saja je nak rehat-rehat. Aku kan penat macam tu. Jadi lebih baik awak pergi ambil wuduk, awak selesaikan solat isyak, awak tidur. Dia kata jauh sangat awak berjalan hari ni. Jadi suami dia pun ambil wuduk, teruskan solat isyak, dan diorang pun nak tidur lah kan. Gitu. Bila dia nak tidur, Pak Ali ni, dia tak boleh lelap tau. Otak dia fikir, apa yang aku nampak tadi? Apa yang aku tengok tadi? Ya ke tak aku nampak tadi? Aku ni logik ke tak nampak? Tak nampak. Jadi duduk seram tak seram. Dia pun kumat kamit lah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam masa sama berzikir lah, tak berhenti. Dia berzikir mengharapkan yang dia boleh lelap. Jadi nak dijadikan cerita, dia boleh lelap. Dia boleh lelap sekejap. Tapi sementara di dalam mamai tak mamai tu, dia nampak tau. Dia nampak lagi kelibat perempuan yang ditengok tadi tu. Dia nampak duduk di hujung pintu bilik dia. Macam mana? Dekat hujung kaki dia dekat dengan pintu bilik. Macam tu lah. Perempuan tu buat tangan macam ni tau. Seolah-olah macam nak pergi mencekik dia tau. Jadi Pak Ali ni dia rasa sangat takut. Bila dia rasa sangat takut, dia kejutkan isteri dia. Dia kejut isteri dia. Isteri dia memang tak bangun. Isteri dia memang tidur sungguh-sungguh lah. Jadi bila dia cuba juga kejut, akhirnya isteri dia tersedar. Jadi dia pun cakap, abang dah nampak sesuatu dalam bilik ni. Jadi isteri dia ni anggap dia ni kepenatan. Sebabnya dia buat perjalanan seharian pergi ke Pulau Pinang kan. Jadinya isteri dia minta dia, awak tidur lah. Awak jangan nak mengarut lah malam-malam macam ni. Lebih baik awak tidur. Macam tu. Saya dah penat melayan awak. Awak tidur, awak istighfar, awak ingat Allah, awak mesti boleh lena. Jadi dalam paksa macam tu, akhirnya Pak Ali berjaya tidur untuk hari tersebut. Okey, jadi akak sambung cerita untuk esok pagi. Pak Ali ni dia ada seorang anak perempuan yang usia dia lebih kurang dalam 21 tahun macam tu. Dah besar lah kan. Jadi anak perempuan ini, dia mengadu pada ibu dia tau, pada mak dia. Okey, dia bagi tahu pada mak dia. Mak dah dengar tak apa-apa malam tadi? Kata, Ina ada dengar bunyi benda lah mak. Bunyi benda yang kata, seram lah Ina kalau Ina nak fikir balik semula. Kalau Ina ni ingat-ingat, mak ada dengar tak? Bunyi orang berjalan dengan tapak kasut, dengan kasut. Alah, macam kasut yang ayah pakai. Macam kasut kawat. Mak ada dengar tak malam tadi? Ish, kamu ni mana ada mak dengar? Kamu dengan bapak kamu sama je mengarut. Tak mak, Ina memang dengar. Jelas mak bunyi tapak kasut.
bunyi tu dia macam berkawat ramai-ramai mak dekat luar rumah. Jadi si mak ni malaslah nak layan dengan suami macam ni, dengan anak macam ni. Jadi dia pun, hai lantak kamu lah, katakan. Macam tu. Jadinya anak ni pergilah jumpa ayah dia. Jumpa ayah dia, cakap, ayah dia dengar tak malam tadi? Dia sibuklah cerita sekian kan. Jadi ayah dia cakap, ayah tak dengar pun, tak ada bunyi apa-apa pun malam tadi kan. Jadinya Ina ni cakap, ayah, bukankah ayah ada beli barang antik baru? Boleh tak kalau Ina nak tengok? Macam tu. Jadi bila Ina nak tengok, kau pergilah tengok, ada kat galeri tu. Macam tu. Jadi Ina ni pergi tengok, alangkah terkejut dia. Dia menjerit tau kat situ tau. Jadi Pak Ali ni terkejut lah, anak dia menjerit. Dia pergi terpa kat anak dia. Kau dah kenapa? Kenapa kau menjerit ni, Nina? Kau ni, Nina, kenapa kau menjerit? Kau mengejutkan ayah. Ayah, inilah sanggul yang Ina nampak semalam. Ada seorang perempuan tua berjalan depan pintu bilik Ina. Ina ingat tu bayang je ayah. Ina nampak dengan jelas tau. Perempuan tua tu pakai sanggul ni tau. Dia pakai cucuk kiri kanan. Ayah, betul ayah. Ayah dapat kat mana barang-barang ni? Jadi Ina ni, dia mula rasa takut tau. Dia rasa takut. Jadi Pak Ali ni, dia konon-konon acah-acah berani. Itu perasaan kau je lah. Tak ada apalah. Mana ada hantu berani datang rumah ni? Ayah ambil benda ni pun, tak ada benda lah. Banyak lagi barang lain ayah ambil. Tak ada masalah lah. Kau ni saja nak buat cerita kan Ina? Macam tu. Taklah ayah, lantak ayah lah. Biarlah ayah. Nanti kalau dah kena kat muka ayah sendiri, baru ayah tahu. Jadi malam tu, maknanya malam kedua. Semalam malam pertama. Malam kedua, yang ni gangguannya lebih teruk. Bila Pak Ali ni, kan sebenarnya malam yang pertama Pak Ali ni dah diusik. Tapi dia berlagak berani dengan anak dia. Dia tak mengaku. Tapi malam kedua ni Pak Ali was-was nak pergi ke galeri tu sebab dia dalam keadaan ketakutan. Jadi dia tak pergi ke galeri tu, dia cuma jenguk daripada jauh. Bila dia nampak daripada jauh, maknanya benda ni berlaku selepas isyak. Sebelum dia nak tidur, dia jenguk lah barang dia. Bila dia nampak daripada jauh tu korang, dia nampak lembaga tentera Jepun tak berkepala korang. Tentera Jepun tu memang dah pegang pedang samurai tu. Orang kata berjalan macam mana, akak nak aduk pun akak tak pandai. Tapi berjalan macam berkawat, kata Pak Ali. Jadinya Pak Ali ni yang orang kata dalam keadaan cemas kan. Dia pun buka lampu. Bila dia tengok, tak ada. Maknanya benda yang dia nampak tu menghilang, tak ada. Sementara tu kan korang, masa malam tu gangguan lebih teruk berlaku kepada Ina. Sebab masa Ina tengah tidur dekat rumah tu, pintu bilik dia diketuk dengan sangat kasar tau. Dung dung dung, ketuk pintu. Sementara tu bila pintu dia buka, mana Ina buka lah pintu tu kan. Bila dia buka pintu, alangkah terkejutnya bila dia nampak susuk tubuh perempuan tua yang berkebaya merah, memakai cucuk sanggul. Sementara mata dia berwarna hitam tau. Seolah-olah macam baru lepas memakai celak. Lembaga perempuan tua berkebaya merah tu mundar-mandir dekat depan pintu Ina ni tau. Sementara bila Ina nampak dia masuk dalam bilik, jadi Ina menjerit, ayah, mak, tolong Ina, tolong Ina. Sementara dia menjerit tu, jadi Pak Ali ni dengan isteri dia ni bergegas pergi ke bilik Ina ni untuk tengok apa yang berlaku kat Ina. Cuba korang bayangkan masa tu, pintu yang terbuka tadi boleh tertutup balik. Dan kali ni pintu tu dikunci. Bila pintu tu dikunci, dia Pak Ali nak hampas pintu tu. Dia nak buka juga pintu tu. Jadi dia terajang pintu tu. Sementara dari dalam bilik tu kedengaran jelas satu suara yang tak dikenali dia pun meminta darah. Aku nak darah. Mana darah aku? Aku nak darah. Dia macam marah-marah. Aku nak darah. Mana darah aku? Sementara tu Ina dah pengsan sebab terkejut tengok muka hodoh, muka menakutkan perempuan tua berkebaya merah, tahu tak? Jadinya bila pintu berjaya dihempas oleh Pak Ali ni, jadi Pak Ali terkejut tengok anak dia dalam keadaan ketakutan tu. Macam pingsan dalam keadaan ketakutan yang orang kata tangan dia macam takut macam tu. Jadi Pak Ali ni pun tak payah, dia pergi ke telefon. Okey, tu dia.
Pak Ali ni dia mempunyai telefon sebab kebanyakan daripada penduduk kat situ yang berpencen, yang berduit memang ada telefon rumah pada masa tu. Jadi Pak Ali ni dia bergegas ke telefon rumah dia, dia telefon kawan dia Murad. Dia minta Murad tu datang, tolonglah datang sekarang, anak aku dah tak sedar macam tu. Jadi dia tunggu-tunggu, Murad pun datang kat rumah dia lepas isyak datang ke rumah dia. Jadi Murad terkejut bila dia tengok Ina memang betul-betul dah pengsan. Jadi Murad ni dia ada kebolehan sedikit lah, kebolehan untuk benda-benda macam ni lah kan. Tak adalah mahir sangat kata dia, tapi boleh lah. Dia minta secawan air, sementara tu dia bacakan ayat-ayat yang patut pada air tu. Bukan mentera yang bukan-bukan, tapi ayat yang patut lah, maknanya ayat Quran macam tu kan. Jadi dia bacakan, jadi dia pun selawat ke atas Nabi. Lepas tu dia hembus kepada air, lepas tu dia renjiskan lah, dia basahkan muka Ina tu. Jadi Ina pun tersedar. Masa Ina tersedar, mulut dia peluk mak dia tahu, sebab dia dekat dengan mak dia, dia peluk mak dia. Dia cakap, "Mak, Ina nampak hantu. Ina nampak hantu." Jadi mak dia pun tak percaya. Sebenarnya mak dia tak merasai lagi situasi yang keadaan hantu tu. Jadi dia macam tak, yelah mak percaya macam tu lah kan. Okey, jadinya Pak Ali ni dia rasa cuak dah tau. Sebab apa tau? Sebab dia dah lalui benda tu, anak dia pun lalui benda tu. Jadinya dia pun pergi ke ruang galeri tu, dia bersebelahan dengan ruang tamu. Jadi dia pun bercakap dengan Murad. Dia bagi tahu dekat Murad apa yang berlaku pada hari yang pertama dan hari yang kedua. Jadi Murad ni dia pun bagi tahu dekat Ali ni bahawasanya dia dah rasa tau sesuatu yang mencurigakan kepada barang-barang antik ni. Jadi dia sebenarnya nak cadangkan kepada Pak Ali ni supaya jangan beli. Tapi Pak Ali ni dia dah excited sangat, dia dah nak sangat. Jadi nak atau tak nak, Murad tak nak hampakan kawan dia. Jadi macam ni lah Murad cakap, apa kata, aku ada kenal seorang ayah haji ni. Ayah haji ni memang ada kebolehan, dia orang kuat agama. Jadi dia pun ada kebolehan untuk mengatasi benda macam ni. Jadi ada baiknya kalau esok kita jumpa dengan ayah haji, kita bincang macam mana, apa yang kita nak buat. Jadi Pak Ali ni dah tak fikir panjang, dia tak kisahlah nak buat apa, buatlah. Yang dia tahu gangguan ni dah tak ada. Jadi Murad pun minta diri nak balik dulu sementara esok nak jumpa dengan ayah haji. Selepas Murad balik, alangkah terkejutnya Pak Ali bila Pak Ali diganggu dengan lebih keras. Tahu macam mana? Macam ni, masa Pak Ali nak tutup lampu dekat galeri tu, dia ada nampak tau, memang dia ada nampak sangat lembaga askar Jepun yang tak berkepala, dengan uniform sahaja, orang kata memandang, tak ada kepala. Tapi macam mana dia boleh bayangkan memandang ke arah dia? Yalah, badan menuju ke arah dia. Lepas tu dengan pedang ni mengangkat, betul-betul nak tenang ke dia. Jadi dia pun terkejut tau. Bila dia terkejut sebab lembaga tu dia berjalan, bukannya dia berdiri tegak macam tu. Dia berjalan, dia menuju ke arah Pak Ali ni. Makin dekat dia ke arah Pak Ali ni, dia angkatnya pedang tu. Dia cuba nak penggal kepala Pak Ali ni. Pak Ali pengsan. Okey, bila Pak Ali pengsan, esok paginya isteri dia ni nampak dia pengsan. Isteri dia bercakap, "Dah kenapa awak tidur kat sini abang? Depan pintu bilik dia tidur." Padahal dia pengsan. Jadi Pak Ali dia cakap, "Engkau tak tahu beza ke? Aku ni tertidur ke? Aku ni memang dah pengsan kat sini." Lepas tu Pak Ali pun ceritalah pada isteri dia apa yang dia nampak. Sekali lagi isteri dia tak nak percaya sebab isteri dia tak lalui. Jadi nak dijadikan cerita lagi, esok siang harinya Murad ni dia bawa ayah haji yang dimaksudkan tu ke rumah Pak Ali. Jadi ayah haji ni dia bagi tahu dekat Murad, "Aku ni ada urusan penting yang aku kena buat dekat luar daerah ni. Jadi aku boleh datang tengok sekejap aje." Macam tu. Jadi Murad kata, "Minta tolong ayah haji, tolong sangat-sangat. Kawan saya ni diganggu sangat selepas bawa balik barang-barang antik." Jadi ayah haji pun minta kebenaran untuk tengok barang antik tersebut. Jadi terkejutlah ayah haji bila dia tengok barang-barang antik tu, barang yang memang dah cukup lama. Jadi macam ni lah ayah haji kata, ayah haji ni memang kena pergi ke satu daerah. Jadi ayah haji minta untuk keselamatan daripada Pak Ali ni, apa kata kalau Pak Ali ni, orang kata letakkan barang-barang ni dulu dekat luar rumah. Lagi 2 atau 3 hari
Ayah Haji balik, ayah Haji tolong. Macam tu. Jadi atas nasihat macam tu, hari tu, siang waktu tu jugalah, maksudnya tengah hari tu jugalah, Pak Ali ni dengan Murad ni pun, dia pun kemas-kemas lah barang-barang tu. Mana barang-barang antik tu pergi letak kat luar rumah. Sementara nak tunggu ayah Haji ni datang tolong dia. Okey. Tapi kan korang, bila dia letak kat luar rumah, perkara sebaliknya pula berlaku. Apa yang sebaliknya? Benda-benda tu, dia bermain kat luar rumah pula. Dah, dia kacau pula orang kampung. Macam tu. Jadinya isteri Pak Ali ni yang tak percaya ni kan, satu malam tu, dia dengar bunyi derapan kasut kawat. Orang berkawat. Ramai-ramai. Kali ni memang kena dekat batang hidung isteri dia. Bila dia tengok dekat tepi tingkap dia, memang betul ada tentera Jepun tengah berkawat. Berkawat kiri kanan macam tu, dengan senjata yang tajam. Berkawat apa semua. Jadinya isteri dia pensan dekat situ. Sebelum ni tak percaya kan. Bila dah pensan, terkejutlah lagi Pak Ali ni. Panggil lagi sekali Murad ni. Hari-hari lah Murad tu berulang alik rumah Pak Ali. Jadi Murad macam biasalah, dia buat atas kemampuan dia. Jadi isteri dia pun bangun. Bila isteri dia bangun, isteri dia pun bagi tahulah sekian betul apa yang diceritakan. Walhal isteri dia tak tengok lagi lembaga perempuan berkebaya, tahu tak? Kalau dia tengok rasanya tak tahulah nak cakap apa kan. Selepas kali pertama isteri Pak Ali diganggu, dia diganggu lagi tau. Dia diganggu bila satu kali tu dia tengah memasak dekat dapur. Sedang asyik dia memasak dekat dapur korang, dia terasa macam ada hembusan pada telinga dia, pada bahagian belakang dia. Macam dihembus tau. Jadi dia pun cuba untuk memalingkan tubuh dia, melihat apa yang ada di belakang dia. Alangkah terkejutnya bila dia palingkan muka dia, dia nampak lembaga perempuan tua yang berkebaya merah tu memang berdiri betul-betul belakang dia. Korang bayangkanlah, berdiri dengan muka tak ada rasa bersalah. Jadi isteri Pak Ali ni, dia menjerit ketakutan. Tolong abang, tolong Ina, tolong ibu, tolong mak Ina. Jadi dia menjerit sekuat hati. Jadi masa tu Pak Ali ni dia tengah menonton TV. Rumah dia dah ada TV. Dia menonton bersama dengan anak dia ni, terkejut. Terus meluru ke arah dapur tu. Bila dia tengok isteri dia memang dah dalam ketakutan sangat. Jadi dia pergi terpa kat isteri dia, tanya apa yang dah berlaku. Kau nampak apa? Jadi isteri dia pun cakap, saya nampak hantu bang, saya nampak hantu. Hantu perempuan yang Ina nampak, memang saya nampak jelas. Jadi ketakutan demi ketakutan tu bukan membawa dalam rumah je, malah kepada jiran-jiran dia sekali. Okey, jadi akak sambung lagi cerita. Jadi malam tu, kira malam pertama selepas ayah Haji tu kata nak datang kan, orang kampung ni diganggu dengan bunyi tentera Jepun yang berkawat. Bukan setakat tu je, budak-budak dekat kawasan persekitaran dia mula menangis tau. Menangis yang bersaut-sautan. Maksudnya rumah tu nangis, rumah ni nangis. Sementara ada suri rumah kat situ. Maknanya perempuan-perempuan kat situ menjerit tau. Benda ni dah jadi makin teruk. Bila dah jadi makin teruk macam ni, jadinya Murad ni dah rasa susah hati. Pak Ali ni pun dah rasa susah hati. Jadi nak tak nak kena tunggu juga ayah Haji ni datang. Lagi 2 hari lagi nak datang. Jadi sementara tu kan, esoknya, mana hari kedua. Hari kedua selepas ayah Haji kata nak datang kan, esoknya siang hari, alangkah terkejutnya Pak Ali bila Pak Ali dia jenguk dekat dia punya galeri tu, dia nampak ada titisan darah tau. Jadi Pak Ali pun ditengok, dia ikut titisan darah. Korang bayangkanlah, rupanya titisan darah tu menuju ke arah bekas celak dengan sanggul tu tau. Jadinya bukan je darah je yang menitik-nitik kat situ, ada perut macam usus ayam. Macam mana usus ayam yang memang kalau korang imaginekan atau muntah tau, korang bayangkan usus ayam tu yang dah dibawa daripada ruang mana entah menitik sampai ke satu sudut dalam galeri Pak Ali. Jadi apa yang Pak Ali nak fikir? Pak Ali nak fikir apa? Takkan tentera Jepun bermain dengan perut ayam, usus ayam semua. Jadi tak terfikirlah apa yang nak dipikirkan. Sehinggalah pada malam kedua, maksud bukanlah malam kedua yang dia bawa balik pedang tu. Maksud malam kedua sementara nak tunggu ayah Haji datang.
dia dikejutkan, digemparkan dengan jeritan daripada penduduk, jiran-jiran dia lah kan. Bila jiran dia menjerit, nampak perempuan tua berkebaya merah berkeliaran dekat kawasan rumah dia orang. Sementara reban ayam jiran dia, orang kata apa, ayam berkeliaran lari apa semua. Jadi benda tu bila sampai ke pendengaran Pak Ali, barulah Pak Ali faham apa yang mengganggu, yang bawa perut ayam tu ke ruang galeri dia. Maksudnya, oh, ini perbuatan daripada lembaga perempuan tua berkebaya merah yang menakutkan. Memang menakutkan. Sebab apa tau? Penduduk kat situ memang dah tak nak keluar rumah. Dah terlalu takut. Sebab ada juga masanya rumah dia, dalam masa yang sama, rumah dia tu macam mana nak cakap, pedang ni melibas-libas ke arah rumah diorang ni. Jadi diorang memang ketakutan. Sampailah satu malam. Malam ni malam terakhir sebelum Ayah Haji datang. Jadi malam ketiga sebelum Ayah Haji nak datang tu, Pak Ali dia dah naik hantu. Bukan dia dah dihantui oleh hantu-hantu tu, tapi dia sendiri dah naik hantu. Apa dia buat korang? Dia tiba-tiba je menjerit. Dia dah tak tahan tau. Sebabnya hari yang kedua tu ada orang kampung perempuan datang bising momek. Laki kau nasihatkan laki kau tu, jangan duk ambil sangat benda-benda macam tu. Lain kali jangan duk beli sangat benda-benda macam tu. Orang lain tak simpan lah benda-benda macam tu. Ni semua kerja daripada laki kau lah ni. Kalau laki kau tak buat macam ni, kita orang tak diganggu macam ni. Macam tu lah bunyinya bila ada makcik-makcik kat situ dah tak tahan. Jadi ada juga lelaki yang datang. Tu lah Ali, kau ni suka sangat bawa balik benda yang bukan-bukan. Simpan yang barang antik ni, bawa masuk dalam rumah, duduk dalam rumah. Jadinya ada juga jiran-jiran lelaki dia yang macam tu, masing-masing menyalahkan dia. Dia jadi stres, dia yang naik hantu. Apa dia buat? Dia jerit, dia cakap, hantu-hantu kau keluar. Hari ni aku nak buat perhitungan dengan kau. Engkau keluar, kau tunjuk rupa dengan aku. Kau jangan nak berkawat lagi ke hulu kiling. Kau jangan nak berjalan berkeliaran lagi lah. Nenek tua, mulut dia dah lost control. Kau janganlah nak pergi tangkap ayam-ayam orang. Kau bukan je dah kacau anak bini aku. Kau sekarang dah kacau dengan jiran-jiran aku. Lepas ni kau nak kacau satu kampung pula. Kau keluar. Aku cakap, aku cabar kau keluar. Dalam-dalam dia duduk cabar nak keluar tu. Ambil kau depan mata dia. Memang dua-dua hantu tu berdiri depan mata dia. Nak dijadikan cerita masa tu, dia pun terjelepuk pengsan. Rupanya Pak Ali ni cakap je besar. Macam mana masa yang dia beli pedang tu, bila tuan pemilik asal pedang tu bagi tahu dia hati-hati tu, apa dia jawab tau? Tak apa, saya dah biasa handle benda macam ni. Saya kat rumah saya tu banyak lagi senjata yang saya dah beli. Jangan risau. Saya kan pencen tentera, jangan risau. Saya boleh handle. Dengan belagaknya dia jawab macam tu. Sekarang ni bila dia panggil benda-benda macam tu, dia pula pingsan. Masa Pak Ali tu menjerit-jerit memanggil benda tu, masa dia diserang benda tu, Pak Ali tu sebenarnya dah minta tolong dengan orang kampung, mana orang sekeliling dia. Tapi kan masa tu jiran-jiran dia dah dengar. Maknanya jiran dia dengar dia minta tolong. Jiran dia kesian. Tapi jiran dia tak berani nak keluar sebab jiran dia sangat takut. Jadi isteri dia sekalipun rasa takut nak keluar. Jadinya dia berada dalam keadaan ketakutan. Maknanya dia berada dalam keadaan tu kesorangan tau. Sehinggalah mereka jumpa dia ni dekat pokok kelapa selepas pada keadaan tu reda. Korang bayangkanlah, kerana perbuatan dia sendiri, jadi orang sekeliling pun tak berani nak tolong dia. Isteri dia ni dengan orang kampung ni jumpa dia pingsan dekat bawah pokok kelapa dalam keadaan dia cedera. Kali ni memang betul-betul teruk dia kena. Tak tahulah kecederaan tu datang dari mana, tapi yang dimaklumkan ada kesan cakar pada bahagian badan dia apa semua, sehingga menyebabkan yang Pak Ali ni perlu dikejarkan ke hospital pada hari yang ketiga yang dikatakan Ayah Haji nak datang ke rumah tu. Jadi bila dah jadi macam tu, Pak Ali dah dibawa ke hospital. Jadi Murad ni mengambil alih tugas dia kat situ. Dah Ayah Haji, kira Ayah Haji dah datang dekat rumah tu. Ayah Haji minta izin semua untuk ambil barang-barang tu. Jadi dia minta Murad ni ikut dia tau. Benda ni dah jadi makin teruk. Jadi pengajaran dia kat sini,
ayah haji tu bagi tahu, dia membebel lah. Membebel pada Murad, bukan pada Pak Ali. Sepatutnya Pak Ali yang kena dengar bebelan ni. Jadi ayah haji ni cakap, itulah korang suka sangat beli benda, korang tak kaji dulu asal usul dia ke apa bendanya ni. Sebab benda senjata ni bukan main-main. Benda cucuk-cucuk sanggul ni bukan main-main. Tambah pula zaman-zaman sebelum tu, mungkin benda ni benda berpenunggu ke macam-macam ke. Dia sambil-sambil membebel lah Pak Haji, sambil mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi ayah haji ni dia ambil kain hitam, lepas tu dia balut pedang samurai tu dengan cucuk sanggul tu, dengan bekas celak tu. Dia balut, dia adalah baca ayat-ayat dia kau mahir. Jadi dia minta Murad ni ikut dia tahu, pergi ke satu tempat untuk dia buang benda-benda ni. Benda-benda ni tak boleh simpan dekat mana-mana pun. Jadi Murad ni pun cakap lah, saya ke yang nak ikut ayah haji? Habis tu siapa yang nak ikut? Engkau je yang tahu pasal-pasal apa yang Ali buat ni. Orang lain tak ada ke ayah haji? Takkan saya ikut, kau ikut aku, kau dengar cakap aku. Jadi nak tak nak, Murad tu pun kenalah ikut ayah haji masa tu. Korang bayangkanlah, benda tu diceritakan, benda tu perlu dibuang ke pantai. Tapi jarak diorang dengan pantai bukan dekat mana pun. Nak tak nak, Murad memang kena ikut. Pergi bersama dengan ayah haji untuk bawa benda tu buang ke, bukan pantai, laut. Kena buang ke laut. Jadi bila benda tu dah dibuang ke laut, keadaan kampung tu kembali pulih. Tak ada masalah, kembali pulih. Sementara orang kampung memang berkeadaan marah dengan Ali ni tau. Jadinya bila dah sihat, Ali keluar hospital. Bila dah keluar hospital, Ali ketakutan. Kali ni dia bukan takut, dia trauma sebenarnya. Lagi satu, dia trauma nak berhadapan dengan jiran-jiran dia tau. Jadi Ali ni pun duk fikirlah, apa kau nak buat. Atas nasihat daripada Murad dengan ayah haji, Pak Ali ni pun dia ikut lah. Dia jumpa dengan orang kampung. Sebab asalnya dia balik kat kampung tu keadaan aman, masyarakat pun aman, sentosa. Jadi dia jumpa dengan orang kampung. Dia pun minta maaf lah dengan orang kampung atas apa yang berlaku. Jadi dia anggap silap dia lah bila dia cuba dapatkan sesuatu ikut hati dia, tapi dia tak kaji dulu asal usul benda tu. Dia tak kaji dulu benda tu elok ke tak elok. Maksudnya barang tu elok, cuma orang kata apa, mungkin berpenunggu. Jadinya sejak daripada tu keadaan semua berangsur pulih. Dan yang bestnya, Pak Ali ni dengan Murad ni, diorang dah mula tak menyertai grup barang antik ni. Sebaliknya, dia dua sahabat baik ni dah menyertai grup ahli surau. Maknanya dia habiskan masa dia banyak ke surau. Jadi ke mana perginya barang-barang antik dia? Barang-barang antik dia, untuk pengetahuan korang, mereka buat keputusan untuk serahkan kepada pihak museum. Sementara ada barang-barang antik yang masih boleh digunakan, dia bagi pada orang. Dia bagi pada kawan, dia tak jual. Jadi niat dia kata eloklah kalau barang antik yang boleh dijadikan sebagai pendidikan, pengetahuan untuk generasi yang akan datang tu dikongsikan ke museum. Macam itulah kisah dia. Okey, pemilik cerita ni dia sampaikan supaya cerita ni diambil iktibar. Iktibarnya ialah, kita kalau nak buat sesuatu jangan ikut hati. Sebelum kita dapatkan sesuatu, kita kaji dulu baik dan buruk dia. Ataupun dalam erti kata lain, untuk kes barang yang antik, kita kena tahu asal usul barang tersebut, supaya barang tersebut takkan menghantui kita. Sebab cuba korang bayangkan, kalau barang antik, nama barang antik, tentulah orang kata kegunaan tuan asal dia. Sebab dikatakan pedang samurai tu merupakan pedang milik kolonel Jepun yang digunakan untuk memenggal kepala-kepala orang. Orang mana tak tahulah kan. Maksudnya senjata tu dah digunakan untuk membunuh. Jadi dikatakan juga cucuk sanggul tu dengan bekas celak tu adalah milik seorang bidan tua tau. Bidan tua ni, dia ni kata apa, kehausan darah macam mana bidan tua ni dia menggunakan orang kata ilmu yang salah untuk membidan tau. Jadi dikatakan
bidan ni dia diberi kepercayaan pada masa tu. Maknanya pemilik asal benda tu lah kan, diberi kepercayaan untuk menguruskan uri bayi yang diuruskan, macam tu. Jadinya bila diberi kebenaran macam tu tanpa disedari oleh ahli keluarga, ibu bapa bayi tu, bahawa bidan tu sendiri telah mengambil uri tu, dia tak selesaikan pun, dia bagi makan kepada belaan dia. Jadi sebab itulah belaan dia tu meminta darah, belaan yang menyerupai dia tu meminta darah. Jadi bidan itulah pemilik sanggul tersebut dengan celak tersebut. Jadi setakat tu aja tau perkongsian akak untuk kali ni untuk korang semua. Jadi sebelum berakhir ni, akak nak ucapkan terima kasih kepada subscriber akak yang share kisah ni. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Jangan ikut apa-apa pun yang digambarkan buruk. Faham? Jadi macam ibu nasihat kat anak pula. Okey, jadinya sekarang ni korang, kalau korang ada kisah-kisah yang nak dikongsi dengan akak, korang boleh DM akak, di email akak. InsyaAllah akak akan cuba kongsikan untuk kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum, bye korang.